Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di jam biasa, sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam Kitab Allah Tuhanku, Matlamatku. Kita masih lagi membicarakan tentang beriman. Tajuk besar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembicaraan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 98. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita membicarakan tentang yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus alam ni tanpa bantuan daripada siapa-siapa. InsyaAllah malam ni
Kita masuk pula yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, yang ketiga mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang itu benar-benar mengimani bahawa Allah sahajalah ilah yang benar dan satu-satunya Tuhan yang selayak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Iaitu mengimani tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata yang itu benar-benar mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan. Itu kita menafikan dalam dua kalimah syahadah kita yang kita ucap tiap kali hari-hari kita ucap, dalam azan kita, dalam iqamat kita, dalam tasyahud kita. Kita mengucap dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengucap bahawa, bersaksi bahawa Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan. Tuhan ni hak benda-benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bukan Tuhan. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala ialah namanya makhluk. Apa dia nama makhluk? Makhluk ialah benda yang dicipta. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala namanya makhluk. Makhluk ialah benda yang dicipta. Apabila benda tu benda yang dicipta, lemah dah, layak dah kita jadikan benda yang dicipta untuk jadikan Tuhan. Tak layaklah kita nak jadikan benda-benda yang dicipta sebagai Tuhan untuk disembah. Sedangkan ilah Allah yang lain daripada Allah, lain pada Tuhan, yang hanya kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khaliq yang menciptakan kita. Dia tidak ada permulaan dan dia juga tidak ada akhiran. Kita ada yang ada permulaan. Setiap benda yang ada mula ni mesti ada yang menciptakan. Apabila kita ni benda yang dicipta, lemah tak kita? Kita ni lemah. Kita berharap kepada sesuatu. Kita nak bernafas, kita nak berharap kepada udara. Kita nak melihat, kita berharap kepada mata. Kita nak mendengar, kita berharap kepada telinga. Kita nak melihat, berharap dengan mata dan juga berharap kepada cahaya. Kalau ada mata tetapi tidak ada cahaya, tak mampu untuk kita nak lihat. Begitu juga kita nak dengar, kita nak kena ada telinga. Apabila kita ada telinga, kita berharap nak berhajat pula kepada suara ataupun bunyi. Kalau tidak ada benda-benda tu, maka kita tak dapat nak mendengar. Lemah tak kita? Kita ni lemah, kita berharap kepada sesuatu benda yang dicipta. Maka tak layak benda yang berharap kepada sesuatu untuk kita jadi sembahan. Baik. Dia kata uluhiyah ialah benar-benar mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ilah. Dia sahajalah ilah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala bukan ilah, bukan Tuhan. Yang layak kita hanya sembah ialah Allah Subhanahu wa taala yang benar dan satu-satunya Tuhan. Kalaulah Tuhan tu berbilang-bilang, maksudnya sekutu, kita menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Kita duk sebut selalu dalam doa iftitah kita. Kita berjanji dalam doa iftitah kita,
kita kata wajah tu wajallazi fataras sama wati wal ard. Lepas tu kita sebut pula inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas tu kita sebut la syarika lahu, tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dosa yang paling besar ialah dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita letakkan makhluk-makhluk lain setara dengan Allah. Kita berharap kepada benda-benda lain sama taraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sekutu dengan siapa. Allah Subhanahu wa taala tidak share dengan siapa-siapa. Tu kata Allah tu, kalau Allah tu share dengan siapa-siapa di atas ciptaan ni, maka lemah dah Allah Subhanahu wa taala, lemahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dan satu-satunya Tuhan yang selayak disembah, diabdi, bukan kerana lain. Habis tak tu kadang-kadang kita duduk semayang, kita nak sesuatu tu, nak pahala, nak syurga, takut daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita buat tu juga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah benda tu termasuk dengan benda yang tak ikhlas? Semata-mata kita buat ni kerana pahala, kita buat tu kerana nak kepada syurga, ataupun kita buat kerana kita takut murka Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Adakah kita buat semata-mata tu bukan kerana Allah? Sedangkan syurga juga adalah makhluk, sedangkan pahala juga makhluk, sedangkan neraka juga ada makhluk. Adakah tiga juga dinamakan syirik? Tak. Kenapa? Kerana hak benda yang disebut dengan pahala, ada tak makhluk-makhluk yang boleh bagi pahala? Ada tak makhluk ni boleh bagi pahala? Ada tak? Tak ada makhluk yang boleh bagi pahala. Ada tak makhluk boleh bagi syurga macam mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh bagi. Pemerintah pun tak boleh bagi, sultan pun tak boleh bagi syurga. Yang boleh bagi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah janji. Allah janji. Adakah kita buat tu tak ikhlas? Itu hak kita buat hak kerana tu, kerana hak kita berharap kepada sesuatu tu, hakikatnya makhluk-makhluk tak boleh nak syirik lah. Tu kadang-kadang kata mana boleh Ustaz, kita buat sesuatu kerana pahala. Jadi kita buat tu bukan kerana Allah, tak ikhlas, ataupun kita buat sesuatu kerana nak kepada syurga. Jadi kita buat tu bukan kerana Allah, ataupun kita buat sesuatu kerana azab, takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Boleh benar tu. Sebab benda-benda yang tadi ni makhluk-makhluk tak boleh bagi. Walau sehebat mana sekalipun dia tak boleh bagi pahala. Walaupun sehebat mana sekalipun dia tak boleh bagi syurga. Yang boleh bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita duk sebut selalu sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala dah janji dah. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ni bukan janji makan janji manusia. Janji manusia dia boleh janji, dia janji macam-macam janji. Tetapi lepas tu tak dikotai janjinya. Sebelum dapat kuasa, sebelum dapat jawatan, dia janji macam-macam. Lepas dapat jawatan, apa yang dijanji dimungkiri. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu allazina amanu. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman. Bukan hanya beriman, sebab ramai orang yang beriman. Ditambah pula dengan wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal.
Ramai orang yang percaya tetapi dia tidak beramal, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pi tanya, nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Pi tanya dia nak masuk neraka tak? Tak mau masuk, tapi sembahyang tak juga. Tak tutup aurat juga, suruh tutup mulut, tapi suruh tutup aurat tak mau juga. Pelik dah. Pelik, suruh tutup mulut, tutup semua pakat tutup. Sebab apa? Takut denda. Salah tak? Tak salah, tutup pakat tutup lah. Itu hak denda atas dunia. Tetapi hak azab Allah Subhanahu wa taala terkadang-kadang orang tak takut. Tinggal perintah-perintah Allah, tak semayang, tak tutup aurat, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang cuai, orang tak ambil tahu benda tu. Dia kata nafsi, aku buat masing-masing, malah aku buat masing-masing. Tapi di akhirat esok takut hang mai tuntut aku. Tu aku nak beritahu dekat hang atas dunia, suruh tutup aurat, suruh buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhirat besok, orang-orang yang kita tak pernah suruh dia, orang-orang yang tak pernah kita ajak dia akan datang dakwa kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita beritahu. Sekurang-kurangnya kita beritahu hak benda ni tak boleh, hak benda ni boleh, hak benda ni murka Allah, hak benda ni redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah beritahu dah dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Kita kena pakat jaga jiran kita. Jiran 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas kalau 5 flat, 40 atas, 40 bawah. Kita kena masing-masing kita kena pakat. Kena suruh, kena ajak. Nabi kata balighu anni walau ayah, sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Baik. Dialah satu-satu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang selayak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tak ada sekutu. Tak boleh kita nak berharap, tak boleh kita nak bergantung lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hak kita dah buat ni syariat. Bukan kita dah buat kerja tu kerana kerja kita dapat rezeki dah. Kerja tu sebagai syariat, berubat tu sebagai syariat, sebagai ikhtiar macam mana kita duk sebut selalu. Allah Subhanahu wa taala datangkan penyakit, bersama penyakit tu ada penawarnya. Dia suruh kita usaha, tapi hakikat pegangan akidah kita yang menyembuhkan penyakit kita bukan ubat tu. Ubat tu sebagai asbab sahaja. Tapi hakikatnya kita dah sebut dah sebelum ni, asbab dan musabab tu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati sebab apa? Dia mati sebab aksiden dengan lori. Dia mati sebab apa? Dia mati sebab sakit jantung. Hakikat asbab dia langgar dengan lori, asbab dan musabab dia sakit jantung tu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariat, kita cakap syariat lah, di segi cakap adat kita. Dia mati sebab apa? Sebab sakit jantung. Aku makan Panadol lega, pening kepala. Itu cakap adat kita, cakap syariat kita kena buat. Tapi hakikatnya pegangan akidah kita, semua yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata tidak sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang bermaksud, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, tak berbilang-bilang. Yang Maha Esa tidak bilang. Kita sebut juga dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa Tuhan tu esa. Tuhan tak berbilang-bilang. Tuhan tu tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala tempat semua tumpuan. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini tertumpu, berharap, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di badan, semuanya adalah ketentuan. Semuanya berharap, semuanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu. Tak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai sesuatu. Kerana apa? Sesuatu tu ialah benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, bukan berbilang-bilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tu berbilang-bilang, lemah dah Allah Subhanahu wa taala? Lemah. Ada Tuhan langit, ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan, ada Tuhan pokok, ada Tuhan bumi yang diamalkan sebahagian daripada agama menganggapkan Tuhan tu banyak. Tuhan tu banyak dianggapkan oleh sebahagian agama, mereka mengatakan bahawa Tuhan tu banyak. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan pokok, ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan. Jadi kita sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah ialah Tuhan yang esa, tidak berbilang-bilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau ilah Tuhan tu berbilang-bilang, lemah dah. Nescaya akan berlaku pergolakan di antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Kita buat contoh dah sebelum ni, macam kita lah, pengurusi Korea ada apa orang Tuan Haji di Masjid Leban Syem ni? Seorang ke dua orang? Seorang. Kalau dua orang macam mana agak-agak? Seorang nak buat kuliah, seorang tak payah kuliah lagi lah. Bergaduh tak? Bergaduh. Begitu juga dengan YB kawasan kita ni, Don kita ni seorang juga. Ahli parlimen kawasan kita ada seorang. Ketua menteri ada seorang. Gubernur ada seorang. Perdana menteri ada seorang. Agung ada seorang. Kalaulah berbilang-bilang, jenuh kita tuan-tuan. Tu pun hak ketua-ketua dunia pun satu saja. JKK seorang. Kalau JKKP pun, JKK pun ramai. Bergaduh tak? Bergaduh. Ada dua JKK. Begitu juga dengan Tuhan-Tuhan. Kalau Tuhan-Tuhan tu berbilang-bilang, nescaya Tuhan langit, dia arahkan langit supaya hari ini turunkan hujan. Tuhan lagi dia berkuasa, dia mengarahkan langit supaya hari ini diturunkan hujan. Begitu juga dengan Tuhan bumi, dia mengarahkan hari ini aku tak mau hujan. Tuhan langit dia nak tunjuk kekuasaan dia, keagungan dia, dia kata hari ini aku nak turun hujan. Tuhan bumi yang nak tunjuk kekuasaan, keagungannya, dia kata hari ini aku tak mau hujan. Agak-agak macam mana bumi? Tuhan matahari, dia kata hari ini aku tak mau keluar cahaya, aku tak mau naik hari ini. Matahari kata jangan naik hari ini. Jenuh berselerak habis alam ni. Nescaya alam ni akan binasa. Kalau hak makhluk tadi pun kita sebut, hanya seorang pengurusi karya ada seorang. Ketua ada seorang, Sultan Raja ada seorang, Agung ada seorang. Maksudnya satu sahaja. Kalau berbilang-bilang, maka akan berlaku kerosakan. Begitu juga Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita bersaksi dalam dua kalimah syahadah kita ucap tiap-tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Allah iaitu nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu, nama bagi Allah, zat Allah Subhanahu wa taala mislihi syai'un, tidak menyerupai.
yang berhak disembah. Tuhan yang ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh nak sembah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh kita nak bergantung. Kerana apa? Kalau kita bergantung lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan benda yang disebut dengan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kita duk sebut sebelum ni dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang tipu dalam agama? Siapa dia? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebut allazina hum yuraun, orang dalam ibadat. Dia buat sesuatu tu bukan kerana Allah, kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dalam syirik, namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik jali yang kita sebut sebelum ni, sembah benda-benda yang nampak, sembah pokok, sembah matahari, sembah berhala, sembah bulan dan sebagainya, itu syirik jali. Tetapi syirik khafi yang tersembunyi, salah satu daripadanya disebut dengan syirik ialah allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadat. Dia buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalannya menjadi sia-sia. Di akhirat besok ni Allah Subhanahu wa taala perintah golongan yang sedemikian ini, pergilah minta kelebihan kepada siapa yang kamu harap tu. Agak-agak boleh tolong tak ketika tu? Tak boleh nak tolong lah ketika tu. Nafsi. Ketika tu para nabi pun nafsi. Pergi jumpa Nabi Adam tak dapat nak tolong. Pergi jumpa Nabi Nuh tak dapat nak tolong. Pergi jumpa Nabi Musa tak dapat nak tolong. Pergi jumpa Nabi Daud tak dapat nak tolong. Pergi jumpa Nabi Isa tak dapat nak tolong. Nabi pun tak dapat nak tolong. Bayangkan di akhirat esok ni, masing-masing kita nak kena jaga tuan-tuan kita, dalam pengabdian kita tidak ada benda yang hak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Mengasihani. Allah bersifat dengan Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Ar-Rahim. Pemurahnya Allah. Kalau kita sebut dulu ni, kalau dulu kita dengar kuliah almarhum Ustaz Tuan Guru almarhum Ustaz Haji Saleh, Tuan Guru kita, dia kata Allah Subhanahu wa taala sebut, dihurai oleh Pak Da'i, dia kata pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dihuraikan iaitu dengan makna Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baras, Allah bagi belakang. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Rahman, dia huraikan, dia kata pada hurai, pada sebut, dia kata pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan baras, Allah bagi belakang. Tak kira orang semayang pun Allah bagi, Allah tak semayang pun Allah bagi. Hak beriman pun Allah bagi, hak kafir pun Allah bagi. Allah bagi belakang. Sebab apa? Semua apa yang ada di atas alam ni, semua makhluk ciptaan dia belakang. Allah bagi belakang. Semua ciptaan dia belakang. Hak beriman pun ciptaan dia, hak tak beriman pun ciptaan Allah bagi belakang. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan pemurah. Begitu juga dihurai juga dengan sifat Ar-Rahim, penyayang, hanya kepada hamba-hambanya sahaja. Hanya kepada hamba-hambanya sahaja yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi di akhirat ni, maksudnya kehidupan yang diberkati, di kehidupan yang mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mentaati perintah dia, tapi di akhirat besok dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebut dengan radhiyallahu anhu wa radu anhu ulaika hizbullah.
ala inna hizbullahumul muflihun. Siapa dia kata Allah? Mereka itu kata Allah. Allah redha kepada mereka. Mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Allah mereka itu? Mereka itulah kata Allah pendukung-pendukung agama Allah, perjuang-perjuang agama Allah Subhanahu taala. Walaupun kita nampak atas dunia mereka susah, kita nampak atas dunia mereka dihina, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka dimula seperti nabi-nabi terdahulu. Contohnya nabi kita dihina macam-macam. Orang kata nabi kita gila lah. Orang kata nabi kita ni penyair lah. Orang kata Nabi kita ni pemecah keluarga masyarakat lah. Orang kata orang buat najis lah, orang lukakan Nabi. Maksudnya orang hina Nabi di pada zaman dulu. Sampailah lah pun orang masih lagi duk hina Nabi. Sedangkan Nabi tu siapa? Nabi tu adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan adanya alam ni, dengan adanya bumi ni. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi kita. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Imran ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud Allah menerang kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan mengesahkan dan menegaskan juga yang demikian. Tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sama jugalah dalam surah Al-Imran juga ayat 18 juga menerangkan kepada sekalian makhluk dengan dalil-dalil bukti bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nak abang kata bukan hanya kita makhluk sahaja, yang namanya manusia, yang namanya jin sahaja ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk lain juga mengikut arahan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan sukarela ataupun paksa, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikembalikan. Bukan hanya kita sahaja makhluk yang kerdil, iaitu manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita sahaja, begitu juga dengan makhluk-makhluk lain yang besar seperti matahari, seperti bumi, seperti pokok-pokok, seperti malaikat-malaikat, seperti bulan dan sebagainya. Mereka semuanya tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari tak pernah ingkar akan perintah Allah. Bulan tak pernah ingkar perintah Allah. Pokok-pokok tak pernah ingkar perintah Allah. Pernah tak pokok-pokok tersilap keluar buah? Tanam durian keluar buah lansat. Pernah tak tertukar? Tak. Mereka ikut sunnatullah, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya kita, hang tanam apa ni Tuan Haji? Tuan Haji tanam apa? Tanam durian musangking. Tanam durian apa lah, duk glamour lah. Kulit hitam, duri hitam. Duri hitam. Tapi tak tahulah, mungkin keluar buah muktan pun tak tahu. Mungkin keluar buah lansat apa. Tak. Durian ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak buah durian keluar lansat? Boleh bagi Allah. Tetapi mengikut sunnat Allah, mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, benda tu akan keluar. Nah, sebab apa? Mereka juga ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita pernah sebut sebelum ni, mataharinya, bulannya naik turun, naik turun, naik turun. Tak pernah mengingkari perintah Allah. Waktu pagi mereka naik, waktu petang mereka turun. Sebab apa? Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia besar tak matahari? Besar daripada bumi lagi matahari ni.
Besar pada bumi, berganda-ganda daripada bumi lagi, tapi dengan walaupun dia besar, tetap dia ikut perintah Allah Subhanahu taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, afa ghair dini yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa kar'an wa ilaihi yurja'un. Allah sebut, adakah mereka nak cari agama lain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya kita, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam sahaja. Allah tanya kita, kamu nak pergi cari setelah kamu mengaku buat penyaksian di atas perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dulu-dulu di alam roh dulu ni, kamu dah janji dengan Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu ni nak cari lain daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kata Allah, mereka makhluk-makhluk lain ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan sukarela ataupun sama kerana paksa, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dikembali ikut perintah Allah. Buah durian, buah pokok padi keluar padi, pokok lansak keluar lansak, maksudnya ikut sunnat Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia ingkar, kufur, dah kufur, ingkar, sombong pula dengan Allah Subhanahu wa taala, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada penciptanya, kepada hambanya, hakikatnya kepentingan kelebihannya untuk hambanya sendiri. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah, hakikatnya untuk kembali balik keuntungan tu balik kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ambil faedah setiap ketetapannya. Allah suruh semayang, Allah suruh mengaji, Allah suruh puasa, Allah suruh tutup aurat, Allah SWT suruh tutup aurat. Setiap benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh tu, kepentingan balik pada siapa? Kepada diri dia sendiri. Sebagai contohlah hak kita sebut dulu ni, siapa-siapa yang membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bina dia istana dalam syurga. Allah bagi kelebihan. Bunyi berhenti je. InsyaAllah ada bunyi dah, kita berhenti, kita tak berhenti tentulah ayat ni tak apa habis lagi. InsyaAllah nanti kita akan hurai lagi lah ayat Al-Imran ayat 18. Kita berhenti tentu dulu. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrinna illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.